Okay, Assalamualaikum guys. So hari ini di Intermezzo kita dalam segmen tech kita nak bincangkan satu topik, satu persoalan yang ramai juga yang tanya saya tentang perkara ini, iaitu adakah kita ada tips-tips ataupun apakah tips-tips untuk membeli handphone baru. Okay, so jika anda sekarang sedang mencari handphone baru untuk digantikan, so anda boleh apply tips-tips ni supaya apa yang anda beli itu berbaloi dengan apa yang telah anda belanja lah. Saya juga menggunakan tips ni ketika untuk membeli handphone baru. Paling terbaru tahun lepas lah, saya bertukar daripada HTC U11 kepada Huawei P40. First choice saya adalah OnePlus 8 Pro. Tapi setelah saya applykan tips-tips yang kita akan bincangkan sebentar lagi, daripada OnePlus 8 Pro tu telah bertukar menjadi Huawei P40 yang saya pakai sekarang ni lah. Okay, so apakah tips-tips dia? Kita ada 5 tips. Yang pertama sekali adalah budget. Itu paling penting lah, you kena ketahui lah budget berapa you nak spend untuk beli phone baru. RM1,500 ke, RM2,500 ke, RM3,500 ke, ikutlah masing-masing punya keperluan lah. Okay. Tips yang kedua, penggunaan handphone itu. Anda guna untuk apa phone tu? Apa pengkhususan phone tu yang anda nak ada? Kan? Yang ini selain daripada benda-benda biasalah, maksud saya macam phone call, WhatsApp, tengok YouTube, sosial media, itu perkara-perkara biasalah. Sebagai contoh, macam saya tahun lepas saya ingin mencari phone baru yang saya punya yang saya nak cari phone yang mempunyai kamera yang bagus. Macam itulah. So anda kena tahulah nak guna phone tu untuk apa. Gaming, tengok movie, ambil gambar, editing, kan. So kena tahu daripada situlah. Kalau kata macam gaming, so kita ada banyak choice lah. Kita ada Asus ROG, kita ada Lenovo Legion, kita ada Black Shark, kita ada Red Magic, kan. So anda boleh tengok kat situ lah. Tapi cons dia, kalau anda beli gaming phone ni, kamera dia kurang cantik sikit lah. Tips yang ketiga adalah minimum spec. Okay, at least kalau you beli phone baru tu, memang kita tengok spek dia besar-besar apa semua, kan. So you boleh guna guideline ni untuk tengok which is yang sesuai untuk you lah, kan. Sebab kalau kalau kita tengok phone yang latest, spek dia besar banyak ni, sebab kadang-kadang kita tak perlu pun banyak tu, kan. Contoh macam you guna hanya sekadar untuk media sosial, so you tak perlu RAM sampai 8GB, kan. So tak perlu sangat, kan. So daripada situ you boleh cut down you punya cost lah. Yang paling penting 4 perkara. Pertama, bateri. Ni paling penting lah. So at least 4000 mAh at least. Kalau you dapat 4400 ataupun 5000 dah cukup bagus, kan. Yang kedua, dia punya storage. Storage ni sebab, kan, tipulah kalau you tak ambil gambar, kan, you tak ambil video apa semua, kan. So storage ni penting, kan. You mesti ada download macam-macam, kan, simpan video, simpan lagu. So storage ni penting. Kalau 2 tahun lepas atau 3 tahun lepas, minimum 64GB. Sekarang ni dah tak boleh dah 64GB tu tak cukup, kan. So at least 128GB. Lepas tu tengok dia punya expandable storage boleh support sampai berapa, kan. Kebanyakannya 256 sekarang, kan. Kalau dapat yang boleh support sampai 512 tu better lah, kan. So tapi kena spend little bit money lah kat situ. So at least 128GB internal. Okay, yang ketiga dia punya RAM lah, kan. Minimum 4GB. Mostly 4GB saya rasa dah okay dah. Okay dah. Kalau at least kalau you memang betul-betul main game, memang you gamers, kan, you nak memang pakai gaming spec, so you kena 6 ke 8GB lah. Kalau you dapat you punya ikut you punya budget tu, contoh you punya budget 3,500, walaupun you punya benchmark spec tu 4GB, tapi dalam range harga budget you dapat 6GB, okey lah, kan, better lah.
Macam tu kan. So yang keempat, dalam bahagian minimum spec ni, yang terakhir lah, chipset lah. So chipset ni better ambil yang paling latest lah waktu tahun itulah, ataupun chipset yang setahun sebelum. Sebagai contoh, handphone ni keluar tahun ni, so dia pakai chipset Snapdragon 880 contoh untuk tahun ni. So kalau kata disebabkan chipset tu you terpaksa keluar lebih daripada apa yang you ada bajet tu, so you ambil chipset yang setahun sebelum lah. Macam tu lah you boleh guna tips ni lah. So tips yang keempat, research. Okay, yang ni paling penting research ni, sebab research ni tak ramai orang buat, sebab research ni memang makan masa. So research ni pertama, you kena research mengenai phone tu. Contoh macam OnePlus 8 Pro tu kan, saya beli, saya nak satu smartphone yang kamera dia bagus. Saya punya kekhususan kat situ. So saya buat research mengenai kamera phone ni. Saya dah tengok spek dia, saya okey dengan spek dia. Dia punya spek tu dalam within saya punya range tadi tu lah, yang minimum spek tadi tu. So saya research apa kualiti gambar kamera tu, saya research lah. Daripada Google saya research, ke dalam YouTube pun saya research, tengok orang buat review. Tu penting kan. Search phone anda yang anda minat tu, search kan, search apa yang orang review tentang phone tu. Kalau anda gaming, search kan macam mana penggunaan phone tu ketika gaming kan. Kalau kamera tadi, search kan macam mana dia punya output gambar tu, bukan gambar saja, video sekali, macam mana dia punya output 180 HD, macam mana output dia, 4K macam mana output dia kan. Kena tengok lah. Lepas tu setelah research yang tu, anda kena research tentang non-issue, apa masalah phone tu jika ada. Kadang-kadang memang ada user yang akan report phone ni jarang dapat software update ke, macam tu. Yang tu penting software update ni. Kalau ada phone yang mana manufacturer dia lambat buat software update ataupun tak ada langsung, so better jangan beli. Sebab selalu update ni penting, sebab dia akan update security. Okay, so walaupun anda minat phone tu, tapi setelah anda buat research kan, tengok review, apa orang cerita, apa masalah dia yang ada, kalau salah satu dia kurang update, software update ni, so better jangan ambil. Okay, so macam mana nak buat research ni? You pergi saja dekat Google, you just type, contoh macam 8 Pro tadi, you just type OnePlus 8 Pro camera review, ataupun OnePlus 8 Pro phone review kan. Ataupun you boleh search OnePlus 8 Pro non-issue kan, apa isu dia yang ada kan. So daripada situ you boleh buat, dia akan mempengaruhi you punya judgement lah, sama ada untuk teruskan atau tengok phone lain. Okay, so itu tips yang keempat. Tips yang kelima, yang penting juga, yang terakhir, pergi testing kan. Anda dah tengok, anda dah tahu bajet berapa, anda dah tahu anda dah tahu phone tu anda nak guna untuk apa. Okey, anda dah ada dia punya minimum spec, anda dah tengok review, anda dah puas hati dengan review kan, anda dah buat research apa semua, dah puas hati kan, pergi testing. Yang kelima, pergi kedai kan, bawa duit, bawa yang bajet yang ada 3,000 tadi, bawa duit tu sekali, pergi kedai, minta handphone yang anda nak tadi tu, test kan. Tengok display dia, betul tak? Kalau display tu, kalau manufacturer kata phone ni ada display support 120 Hz, tengok betul tak, boleh tak select, boleh tukar tak kepada 90. Sebab kalau dia tak boleh tukar, so lagi tinggi display tu, lagi banyak makan bateri lah kan. Sebab kadang-kadang kita tak perlu pun sampai 120 Hz kan. Memang ada orang suka, tapi keperluan dia perlu atau tidak, tu kena fikirlah. So test kan, kalau anda gaming, main satu game kan, 10 minit, tengok macam mana dia punya, panas ke tak panas kan, tengok macam mana, tengok dia punya dalam 10 minit tu dia drain berapa persen bateri kan, tengok
kan, feel it kan, pegang phone tu feel kan, sebab ada setengah phone dia slippery, walaupun anda suka tapi dia slippery, dia licin, so tu agak tak apa bagus kalau macam tu. So macam saya kata tadi, saya nak beli OnePlus 8 Pro, saya dah pergi kedai, saya bawa duit, saya pergi kedai, saya test. Selepas saya test phone tu, saya test kamera dia khususnya, dia punya result tu tak berapa bagus. Masa saya dapat tu saya tengok depan mata saya, so result dia tu tak berapa bagus. So dari situ dia akan tukar. So maksudnya you dah kena ada backup. Kalau phone ni tak cantik, tak bagus, second choice apa kan. So you kena ada lah kat situ, you kena buat. So kalau anda dah pergi kedai, dah testing, okey, cantik, so berpuas hati, so boleh bayar terus lah kan, 3,000. So anda akan dapat phone anda within you punya budget, spek yang okey, anda dah test. So bila dalam setahun, 6 bulan atau setahun atau 2 tahun, tak ada apa yang akan surprisekan anda lah kan. Ini kalau anda beli kan, tiba-tiba pakai and then something happen. Baru pakai setahun then something happen, oh rupanya benda ni orang dah report lama dah dulu kan. So benda tu tak diperbaiki. Kita tak nak benda-benda yang macam tu lah kan. So at least kita nak spend riban-riban ni, at least biar dia berbaloi kan. Pasal bukan senang kita nak dapat 3,000, 4,000 kan. So at least boleh pakai lama. Okay, tu sajalah tips yang saya ada. So anda boleh cuba. Benda tips ni anda boleh juga cuba untuk gadget lain macam laptop, komputer kan. Boleh cuba praktikan lah. Okay, so kalau ada masa nanti saya akan buat satu lagi video penjagaan bateri untuk smartphone anda. Okay, so jangan lupa subscribe, like dan